Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Berita pagi Sarawak edisi Selasa, 4 Jun 2024 bersama saya Firdaus Arash Idris. Penduduk di kawasan Rumah Panjang Catherine Sungai Aub berharap pihak kerajaan dapat melaksanakan kerja penyukatan tanah mereka di Bukit Perjok. Menurut tuai rumah Catherine Tamoh Liom, kerja penyukatan itu penting kerana tapak rumah panjang sedia ada. Mereka di kawasan Sungai Aub kini semakin sempit dengan pertambahan penduduk yang mendirikan rumah masing-masing. Ujarnya rumah panjang sedia ada juga sudah berusia hampir 80 tahun dan pihaknya mungkin akan memerlukan rumah panjang baru dan permohonan untuk mengukur tanah itu sudah lama dibuat. Bukit Perjok itu memang dari nenek moyang kita. It is NCR land, which is that is our ancestors punya. Jadi dia kebun getah ada, semua kebun ada di sana. Tapi sampai hari ini belum disukat. Okay, so we need your help. Okay, to push that up. We need the application, but until today we don't have the answer yet. Beliau berucap pada program Motek bersama komuniti di rumah panjangnya di Bukit Aub Sibu yang dirasmikan Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong King Sing. Dalam pada itu, Datuk Seri Tiong King Sing ketika ditemui media memberitahu pihaknya akan berbincang dan berjumpa Premier Sarawak untuk melihat apa yang perlu dilaksanakan. Apa sepatut kita janji, mesti mau ditunai. Kalau betul-betul NCR, kita mesti mau suka kasih sama dia orang. Kalau betul-betul lah, tapi saya tidak tahu, mesti mau tindak lain survey. Semua kita bawa tuai rumah kemungkinan berbincang bersama-sama yang amat Premier. Jelaskan dia orang punya adab dalam kawasan tersebut. Program Karbusel at Kuching mengetengahkan belia memperkasakan aktiviti keusahawanan. Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Datuk Dr. Ripin Lamat berkata, lebih kurang 400 peserta telah menyertai program 3 hari tersebut. Program sebegini lebih dipergiatkan terutamanya oleh Kementerian Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan MySET dengan memfokuskan usahawan belia meningkatkan pendapatan serta usahawan separuh masa golongan belia dalam keusahawanan. Beliau berkata demikian kepada media pada perasmian Karbusel at Kuching di Dewan Suara Kuching. Tambah beliau, ini merupakan penganjuran kali kedua MySET di mana penganjuran pertama diadakan di Sibu pada Mac lalu, manakala untuk lokasi berikut akan diadakan di Miri dan Bintulu. Memandangkan sambutan yang menggalakkan, pihaknya akan mengadakan perbincangan dengan pihak komuniti untuk diadakan Karbusel pada setiap bulan di Kuching. Pesta Suntung Bako berpotensi diangkat menjadi salah satu pesta tahunan di dalam kalender pelancongan Sarawak. Residen bahagian Kuching, Dayang Juanita Azizah Abang Moshidi berkata, ia juga dapat mempromosi perkampungan Bako yang merupakan sebuah kawasan Sarawak Delta Geopark kaya dengan khazanah dan warisan alam semula jadi. Yang especially Bako tu, it's a very, kata orang tu banyak nyampun hal biodiversity-nya, nyampun national park-nya. So we hope that, kawasan Bako tu akan lebih membangun best on that kawasan Sarawak Delta. More people pelancongan pergi ke situ, menikmati alam sekitar terindah. Menurutnya, pejabat residen Kuching juga telah memainkan peranan memberi pendedahan dan pendidikan mengenai Sarawak Delta Geopark kepada penduduk setempat di kawasan tersebut dan penerimaan komuniti setempat amat menggalakkan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas pelepasan atau flag off peserta pertandingan mencandat sotong pada Pesta Suntung Bako di Terminal Penumpang Bako. Pertandingan tersebut dibahagikan kepada 2 kategori, iaitu kategori suntung terpanjang dan kategori berat terkumpul dengan melibatkan pertandingan sekitar kawasan perairan Pulau Laki. Beliau turut optimis pesta 2 hari itu dapat membuka peluang penduduk setempat memperkenalkan budaya dan cara hidup tempatan melalui pelbagai aktiviti dan persembahan sepanjang pesta selain mempamer dan menjual hasil laut segar kepada pengunjung di pesta berkenaan. Irau Acor Lun Bawang kini menjadi festival berprestij di peringkat antarabangsa. Menurut Presiden Persatuan Lun Bawang Sarawak, Dolfina Balang, Irau Acor Lun Bawang menjadi platform menghimpunkan komuniti dari seluruh pelosok negara dalam usaha mengangkat komuniti itu yang kebanyakannya tinggal di daerah utara negeri ini, iaitu di Lawas.
Sesungguhnya memang sudah di peringkat antarabangsa sebab di dalam kalender Malaysian Tourism kita sudah masuk dalam antara destinasi yang telah ditawarkan masuk dalam pakej pelancongan Malaysia. Era Ocho Lun Bawang pada kali ini kita telah menghimpunkan seluruh masyarakat Lun Bawang seluruh Sarawak dan semenanjung Malaysia. Juga kita menjemput Lun Dayeh Lun Bawang dari Kalimantan Indonesia, Sabah dan juga Brunei Darussalam. Lebih membanggakan, penganjuran Irau Acho Lun Bawang kali ini turut mendapat tajaan daripada sebuah universiti dari Korea Selatan termasuk tajaan daripada syarikat kosmetik terkenal dari negara itu. Dolfina berkata demikian kepada pemberita RTM pada malam penangguhan Irau Acho Lun Bawang edisi ke-37 di Stadium Tertutup Lawas. Penganjuran program yang bertemakan budaya amat tepat untuk meningkatkan minat daripada generasi muda. Menurut pengurusi Serakup Indo Daya Sarawak SIDS Cawangan Marudi, Kaunselor Nyanti Nganyau, program sebegini membolehkan masyarakat memelihara budaya, terutamanya kaum Dayak di kawasan ini. Tambahnya, pihak SIDS Unit Rumah Ridap Sungai Pasir yang menganjurkan Malam Segulai Sejalai Hari Gawai 2024 menyaksikan pelbagai program yang diadakan bertujuan menampilkan kebudayaan kaum Dayak. Acara diketengahkan iaitu Pertandingan Kumang dan Keliang Gawai 2024, Pertandingan Kumang dan Keliang bagi anak kecil, Persembahan Tarian Kebudayaan, Persembahan Mainan Alat Tradisional dan Pertandingan Ibu Anggun. Katanya penganjuran program ini penting agar masyarakat memelihara budaya, adat resam dan pakaian tradisional supaya ia tidak hilang di telan zaman. Beliau berkata demikian pada Majlis Segulai Sejalai Hari Gawai 2024 anjuran SIDS Unit Rumah Ridap Sungai Pasir Marudi. Dalam pada itu, beliau juga mahu penduduk di kawasan Marudi memanfaatkan cuti gawai untuk merapatkan silaturahim antara kaum dan agama yang lain. Jelasnya, ia memberi peluang kepada bukan sahaja masyarakat Dayak merayakan Hari Gawai, malah semua kaum di negeri ini bagi bersama-sama meraihkan dan merasakan kehangatan perayaan tersebut. 10 orang pendatang tanpa izin parti berjaya ditahan Tentera Darat Malaysia TDM dan Tentera Nasional Angkatan Darat TNI AD semasa rondaan unit tengah hari tadi semalam. Menurut kenyataan media semalam, mereka ditahan semasa sedang berjalan daripada arah sempadan Indonesia di sektor Pos Gapma, Biawak. Hasil siasatan mendapati kesemua parti dalam lingkungan umur 18 hingga 30 tahun dalam perjalanan untuk bekerja di Malaysia secara kontrak ladang dan semasa pemeriksaan tiada barang terlarang serta berbahaya dijumpai. Kesemua parti telah dibawa ke sempadan negara untuk pengusiran. Sehubungan itu, Panglima 1 Division Major General Dato' Muhammad Fauzi Khamis merakamkan ucapan tahniah dan syabas kepada semua anggota di bawah naungannya. Katanya TDM akan terus komited untuk memperketatkan kawalan di persempadanan Malaysia-Indonesia bagi memastikan kedaulatan negara terus terpelihara dari sebarang bentuk pencemburuan parti, kegiatan penyeludupan maupun jenayah rentas sempadan. Berita Pagi Sarawak berakhir di sini. Untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa, ikuti Stadium RTM selepas ini. Dari sungai hingga Sagara, Palestin pasti merdeka.